Alhamdulillah tuan-tuan, pertamanya kita panjatkan setinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan ruang, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama kita solat subuh secara berjemaah dan kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Yang mana pada pagi ini seperti mana yang disebutkan oleh saudara pengurusi kita pada pagi ini, yang mana tajuknya kita nak berkongsi berkenaan tentang kisah dan juga hikmah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi forum kita pada pagi ini tuan-tuan, kita mula awal sikit sebelum panel kedua sampai. Ini sesuatu yang unik pada pagi ini tuan-tuan. Tak apa, dia mana-mana majlis biasanya ada magic betul Ustaz. Dia ada magic. Macam mana pun tetap kena jadi. Kita jalan. InsyaAllah nanti panel kedua kita akan duduk bersama dengan kita insyaAllah. Baik. Sebelum kita memulakan forum pada pagi ini, saya ni sebagai jenis orang yang bertanya, iaitu moderator. Dan di sebelah kiri saya, sahabat saya sebagai ahli panel, dan juga ahli panel yang kedua, yang mana mereka adalah orang yang menjawab. Jadi forum kita macam biasa, ada dua pusingan. Pusingan yang pertama menjawab satu soalan setiap ahli panel kita, dan pusingan yang kedua satu soalan, dan pusingan yang ketiga round 3 iaitu kesimpulan. Fadhal. Baik, sebelum kita mula tuan-tuan, saya nak memperkenalkan sekali lagi ahli panel kita, sahabat ahli panel kita, iaitu di sebelah kiri saya ahli panel yang pertama, iaitu semua sedia maklum dah kenal dah, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar Al-Hafiz. Beliau merupakan imam besar negeri Perlis. Kalau orang Perlis tak kenal, maksudnya mungkin tak main masjid ataupun mungkin tak pernah tengok suara sunnah. Pelik kalau dia tak kenal. Beliau merupakan juga ketua penolong pengarah bahagian dakwah dan takmir Jaibs. Sekali orang kata ni, hak mana imam kena buang nak tanya siapa? Ni sebelah kiri kita ni. Beliau adalah merupakan lulusan daripada Universiti Islam Madinah. Dia podo ni tuan-tuan, tak kenal sikit lah. Senior saya segan sebenarnya. Senior duduk dengan junior memang tak ngam. Biasa senior ni bully junior. Tapi depa ni tuan-tuan, sebelum saya pergi Madinah, depa tak ada lah. Bukan tak ada dah, maksudnya duduk dekat Malaysia. Dah kenal dah depa ni orang hebat kat Malaysia. Daripada di bidang syariah. Itu Ustaz. Bidang syariah. Baik. Ahli panel kita yang kedua tuan-tuan, beliau merupakan beliau adalah Al-Fadil Ustaz Ahmad Hashimi bin Cik Pa. Beliau ni tuan-tuan mai jauh, kita jemput daripada jauh. Dan beliau antara merupakan pendakwah bebas yang kalau siapa nak tahu tentang kuliah-kuliah sunnah boleh akses dekat YouTube atau sebagainya. Beliau berasal daripada Kelantan di Pasir Mas dan sekarang ni bekerja di Kuala Lumpur, dan beliau dikurniakan 5 orang anak. Mereka dua ni tuan-tuan, dua kaya dengan anak. Sebelah saya panel pertama 6 orang baru ni boleh anak kembar, dan sebelah sahabat saya iaitu boleh 5 orang anak. Dan beliau juga kelulusan daripada Jamiah Islamiyah Universiti Islam Madinah, daripada kuliah hadis. Tu Ustaz. Masya-Allah. Hayyakumullah. Baik. Kita mula dengan pusingan yang pertama. Baik, soalan ini saya tujukan kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Ahmad Sirajuddin. Ustaz, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang mana dia berlaku dalam keadaan Nabi tu mimpi. Nabi mimpi ke Nabi sedang? Itu soalan dia. Sebab kata Al-Imam Az-Zuhri daripada Musa bin Uqbah, dia kata thumma innahu usriya bi badanihi wa ruhihi yaqwatan la manama.
Maknanya Nabi pi dalam keadaan sedar, bukan Nabi bermimpi. Kalau mimpi siapa-siapa pun boleh bagi tahu. Bila sedar ni tuan-tuan, maksudnya benda itu berlaku. Peristiwa dia tak panjang, peristiwa dia mudah. Nabi mula daripada Mekah, Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi naik pada langit yang pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Nabi naik langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Isa AS dan juga Yahya ibn Zakaria. Kemudian Nabi naik pada langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Idris AS. Dan pada langit yang kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Harun AS. Dan langit yang keenam, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Dan langit yang ketujuh, akhirnya Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha, difardukan solat, turun pula, naik bincang-bincang, tinggal 5, akhirnya sampai ke Mekah. Itu secara ringkas berkenaan tentang peristiwa ini. Jadi maknanya peristiwa ini berlaku adalah merupakan salah satu peristiwa perkara ghaibiyah. Jadi ustaz, soalan saya hak tu buah mukadimah. Apakah dalil yang mengisbatkan tentang peristiwa ini? Jadi dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Khalilullah Amin selaku moderator, selaku pensyarah Kolej Universiti Islam Perlis. Bila pensyarah jadi moderator macam panel dah kan, depa silap urus tiatok, sepatutnya pensyarah ni dah kena jadi panel kan. Jadi saya jadi panel pertama pun terkejut saat ni, tu soalan ke jawapan? Jadi takut tak ada modal nak jawab saat ni. Sebab junior. Yang berbahagia sahabat panel yang kedua, Ustaz Ahmad Hashimi Cik Pa. Sini yang saya dululah, sebab tu janggut dia panjang pada saya. Ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isra' dan Mi'raj. Muqaddimah, Ustaz Khalilullah dah cerita tentang suatu perkara ghaib. Perkara yang tak nampak, berlaku dekat Nabi dan tak berlaku dekat orang lain. Kalaulah benda ini berlaku secara mimpi, dia tak pelik kan. Kita duk mimpi masa khutbah kan, masa khatib duk khutbah, dan mimpi tak sampai 2-3 minit tu pi aluk start patah balik ke harau baru 3 minit. Kalau bagi mimpi semalam pi Mekah buat haji, buat umrah balik Malaysia kan, mimpi tak pelik kan. Sebab alam roh ni, sebab roh kita ni dia bergerak pantas kan, tempat dia pernah lalu tu cepat. Ini berlaku dalam keadaan jaga kan. Dan peristiwa ini pelik. Kalau zaman sekarang, kalau setakat Isra' kita boleh percaya. Setakat perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik kapal terbang, kalau naik jet lah ni saya, orang kita boleh percaya. Tetapi cerita ini berlaku di kala orang pada ketika tu kalau nak pergi Baitul Maqdis ambil masa 2 minggu hingga sebulan. Kalau naik kuda laju lah, naik unta kan. Cerita pelik, cerita Muhammad semalam sampai Mi'raj, sampai ke Baitul Maqdis. Hak lebih pelik kita lah. Dari sudut agama ni tak pelik Tuhan Maha Kuasa, kita pelik bayangan kita dulu, pandangan kita sebagai manusia. Dari Baitul Maqdis di Mi'rajkan, naik ke langit. Hak tu pelik kan, hak tu pelik tu. Sebab tu Tuhan mulakan cerita yang hampir pelik, tetapi orang boleh terima hakikat tu. Tetapi kalau orang boleh terima hakikat Isra',
begitu juga orang boleh terima hakikat Mi'raj. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, jadi apabila Isra' dan Mi'raj termasuk dalam perkara yang ghaib, jadi memerlukan nas, fakta daripada Al-Quran dan hadis menceritakan. Kan Al-Quran cerita pasal apa? Al-Quran cerita pasal apa? Tentang Isra' ni. Kan dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah Al-Isra'. Kan juzuk 15, awal juzuk 15 tu kita akan jumpa muqaddimah pada surah Al-Isra'. Ada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah kata, maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Tujuan apa? Linuriyahu min ayatina. Allah kata, kami nak tunjuk sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Sebab Al-Isra' dan Mi'raj suatu mukjizat yang Allah nak bagi dekat Nabi. Dia panggil tasliyah. Bila sebut tasliyah ni, seolah macam Allah nak pujuk Nabi, Allah nak bagi kekuatan Nabi, kena bawa berjalan. Kan kita balik rumah tengok mak kita macam tak larat je, mak jom pergi shopping, sihat terus. Mak jom pergi Bukit Hijau, pergi mandi air terjun, walaupun mak kita tak larat, dengar bawa pergi berjalan tu seronok terus. Kan anak kita dapat putusan, harap tu dapat IPSR A penuh, A tak penuh, kita kata jom ayah bawa pergi main pada salji dekat ICT sana tu. Kan contoh, bawa berjalan ni seronok. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi SAW di sebalik cerita Al-Isra', sebelum berlaku tu ada ujian yang menimpa Nabi, yang kita sebagai manusia dan Nabi juga sebagai manusia. Bila isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah binti Khuwailid meninggal, yang merupakan tulang belakang kepada dakwah Nabi. Allahu Akbar. Terasa hidup Nabi. Mati Khadijah, mati pula Abu Talib. Walaupun Abu Talib ni kita kata mati tu pun Nabi terasa jugalah pak menakan dia, jaga daripada umur lebih kurang Nabi 8 tahun sampailah Nabi kahwin. Dan Abu Talib juga sebagai pemimpin kerajaan Mekah pada ketika tu, dia bagi ruang kat Nabi untuk Nabi berdakwah. Nabi berdakwah pada Abu Talib sampailah hari nak mati Abu Talib dalam keadaan kufur, tak mau mengucap dia. Terasa Nabi SAW. Lepas tu cerita pula Taif, cerita pula tentang bagaimana Nabi diboikot dekat Mekah. Kan kerajaan baru naik yang diketuai oleh Abu Jahal. Dahsyat tekanan yang ditekan kepada umat Islam pada ketika tu. Jadi Nabi ni sebagai manusia terasa hidup Nabi. Kan terasa berlaku Isra' dan Mi'raj memberi suatu kekuatan, suntikan kekuatan kepada Nabi SAW. Di samping itu Allah kata linuriyahu min ayatina. Allah nak perlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Allah kata Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Apa makna ayat tu? Kan sebahagian ulama tafsir kata ayat pertama surah Al-Isra' nak cerita kehebatan Tuhan, bukan kehebatan Nabi. Nabi hamba ya. Yang memperjalan tu siapa? Tuhan. Kadang kita ni kita kata hebat Nabi SAW naik burak pergi ke ke Baitul Maqdis, naik ke langit. Yang hebat bukan Nabi. Nabi hamba aja.
Sebab tu Tuhan kata asra bi abdihi, Allah memperjalankan hamba dia. Barulah kita ni bila kita tengok cerita hebat, kita kena tengok pada pengarah tu. Dalam cerita Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Ulama tafsir ada sebagainya komen, ayat ini ada sesuatu hikmah yang Allah nak sampaikan. Bila ayat tu menggambarkan hebatnya Tuhan, keagungan Tuhan, tiba-tiba Tuhan kata Tuhan Maha mendengar lagi Maha melihat. Patutnya Tuhan kena kata akulah Tuhan yang maha perkasa sebab hebat. Tiba-tiba Maha mendengar. Allah nak nyatakan dalam tu sebagaimana hikmah. Ulama tafsir kata apa yang berlaku kepada Nabi, Tuhan Maha mendengar. Rintihan Nabi, apa yang Nabi minta, dan Tuhan Maha melihat apa yang berlaku kepada Nabi, yang mana pada tahun itu dianggap Amul Husni, tahun kesedihan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu benda, tuan moderator. Ayat tu sebut minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Tetapi masyarakat kita kadang kita dipaparkan, begitu juga dalam sukatan pelajaran pun ada juga, Isra bermula dari rumah Ummu Hani. Jadi pensyarahlah kena ambil peranan ni, kan? Sebab masyarakat kita ni, kita pun tak tahu cerita tu asal dia mai kok mana. Benarnya tahu asal tu mai daripada sirah Ibnu Ishaq, kan? Bila kita tengok, kalau kaji riwayat lagi mungkin Ustaz Ahmad Syimi boleh bagi komentar sikit, sebab saya ni cerita syariah je, hadis kan Ustaz Ahmad Syimi lah, kan? Maksudnya cerita Ummu Hani tu hak itulah yang terkenal dalam masyarakat, padahal ayat jelas minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bermula dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Okey, itu ayat yang jelas yang kita kata membuktikan berlakunya peristiwa Al-Isra. Manakala Al-Mi'raj, kalau Al-Mi'raj ni kalau tengok dalam ayat Al-Quran secara khusus, tak ada lah secara khusus seperti surah Al-Isra. Cuma ada juga dalam ayat 60 surah Al-Isra, yang mana Allah sebut وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Allah kata tidaklah kami jadikan pandangan engkau wahai Muhammad pada malam tersebut, malam Mi'raj. Jadi ayat itu seolah-olah macam nak cerita Mi'raj juga berlaku kepada Nabi SAW. Sebab ada sebagai orang dia kata tak logik Mi'raj, Al-Quran tak cerita pun. Dia kata Al-Quran tak cerita, Al-Quran cerita Isra' aja. Ni geng-geng hak nak pakai Quran saja ni. Padahal ayat 60 surah Al-Isra' juga membuktikan berlakunya Mi'raj pada malam berkenaan, yang mana Allah kata illa fitnatan linnas. Allah nak jadikan peristiwa itu sebagai ujian kepada manusia. Yang hak masuk Islam, iman dia, sama ada iman dia jadi semakin kuat ataupun iman dia goyah, ataupun ada yang murtad sebab cerita yang pelik yang berlaku kepada Nabi SAW. Manakala sunnah Nabi SAW ataupun hadis Nabi, banyak juga hadis yang memaparkan cerita tentang Al-Mi'raj, perjalanan dari Baitul Maqdis ke langit untuk terima perintah kewajipan solat. Antara cerita yang disebut oleh tuan moderator kita tadi, iaitu hadis yang paling detail, yang paling panjang menceritakan tentang Al-Mi'raj ataupun daripada Isra' dan Mi'raj, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan direkodkan oleh Imam Muslim. Bila sebut Imam Muslim, kita kata hadis yang sahih lah. Maksudnya cerita ni bermula dari Masjidil Haram, Nabi dibawa naik burak ke Baitul Maqdis. Baru ni saya dengar satu ceramah baru ni, pelik sikit penceramah tu, kan? Dia kata burak ni adalah seorang malaikat. Kata ni kali pertama. Padahal kalau tengok dalam hadis tu,
Buruk ni binatang. Dabah ni binatang. Macam mana dia cerita kata malaikat tu, tak tahulah. Mungkin dia cerita malaikat tu malaikat yang menyerupai binatang, wallahu alam lah, mungkin tafsiran kot tu pula. Tetapi al-mantuq di situ, zahir yang tersurat di situ ialah buruk ni binatang. Sebab tu bila sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi tambat buruk tu sebagaimana tempat Nabi-Nabi le pun pergi tambat dekat situ juga. Kan, sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi sembahyang 2 rakaat, lepas tu dibawa naik Mi'raj. Mi'raj ni setengah orang salah faham, dia kata oh Buraq naik ke Mi'raj juga ke? Tak, Buraq Isra' ya. Mi'raj ni Nabi diangkat naik, dia unrija. Mi'raj daripada perkataan araja. Unrija ni maksudnya diangkat naik. Angkat macam mana? Wallahu a'lam. Diangkat naik sampailah ke langit pertama. Kan, Jibril bagi salam, malaikat penjaga langit pertama. Di situ kita dapat zahirkan, di situ ialah langit ni sesuatu yang berbentuk fizikal. Hak kita nampak ni macam tak nampak apa, macam-macam kita kata angkasa lepas lah, soalan bukan dalam bentuk fizikal. Cuma hak fizikalnya kita kata planet-planet yang lain lah. Tetapi cerita dalam hadis ni, langit ni sesuatu yang fizikal. Jibril dan Nabi tak boleh naik terus, ada pintu. Kan, hak tu astronomi falak belum jumpa lagi. Kan, setakat boleh tengok planet-planet yang ada sahaja. Sampai langit pertama. Kan, langit pertama tu jumpa Nabi Adam. Di sebelah kanan Nabi Adam nampak ruh yang cerah. Sebelah kiri Nabi Adam nampak ruh yang gelap. Sebelah kanan ruh orang beriman, sebelah kiri ruh orang yang kufur. Di situ ulama akidah kata semua ruh semua diangkat ke langit pertama. Yang kata hantu Kak Limah duduk atas kubur tu tak betul lah. Kan, orang kita tak percaya, dia kata oh roh ada kat kubur, dia tak puas hati sebab dia mati kena bunuh, dia kena balas dendam dulu. Ni cerita orang Melayu kita dulu. Kan, sampai kan Pontianak mai gua musang pun ada. Kan, kira macam-macam cerita, dan itu kepercayaan kita dulu. Kan, rupanya cerita tu rupanya kepercayaan orang Hindu. Orang Hindu kan dia ada kepercayaan orang yang mati tak tenang dia akan dihidupkan semula. Ataupun dia kena balas dendam dulu baru roh dia tenang. Kan, jadi ini antara cerita-cerita kita kata ada hikmah di sebalik cerita tersebut. Kemudian naik langit yang kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya sebagaimana moderator sebut tadi. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Masa Nabi naik itu, Nabi Ibrahim duduk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Maksudnya cara cerita ni kita kata hebat Nabi Ibrahim ni. Padan bila kita selawat nama dia ada sekali. Kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim. Di samping dia ni kita kata nenek moyang kepada Nabi Muhammad, tetapi dalam cerita Mi'raj bila Nabi naik ke langit ketujuh, Nabi Ibrahim duduk sandang dekat Baitul Ma'mur, hak tempat paling tinggi. Kan, Allahu Akbar. Kan, mana Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan terima perintah solat. Jadi saya kata untuk pusing yang pertama ni setakat tu sahaja. Jadi ini antara dalil-dalil utama dalam nak menentukan perkara ini berlaku sungguh kepada Nabi SAW. Satu surah Al-Isra, dan begitu juga ayat 60 surah Al-Isra dalam menentukan berlakunya Al-Mi'raj ini, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Cuma tuan-tuan perempuan sekalian, pastikan hadis yang kita sandarkan adalah hadis yang sahih. Sebab cerita Isra ni macam-macam cerita orang cerita, termasuklah orang kata masa berlaku cerita tu Nabi digambarkan wanita tua, maksudnya dunia ni nak kiamat dah. Ni antara perkara-perkara yang tidak berlatar belakangkan ataupun tidak bersandarkan kepada nas-nas
yang jelas daripada Al-Quran ataupun nas yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Makasih banyak kepada moderator kita, kepada ahli panel kita yang pertama. Baik tuan-tuan, tadi ahli panel kita yang pertama ada sebut berkenaan tentang betul ke Nabi SAW tengok wanita tua, kemudian tanya Jibril, betul ke benda tu? Dia kata itulah umur dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, riwayat Muslim. Nabi kata inna kadhiban alayya ka kadhibin laysa ka kadhibin ala ahad faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW sebut berdusta, pendustaan yang dilakukan ke atasku tak sama dengan berdusta dengan orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, siapa-siapa yang berdusta dengan sengaja atas nama aku, maka Nabi SAW kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik ustaz, ahli panel yang kedua Ustaz Hashimi, sihat? Lama tak nampak. Soalan saya, tadi sebahagian perkara disebutkan tentang ketulinan cerita, fakta daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Soalan saya Ustaz, apakah contoh kepalsuan fakta yang telah tersebar dalam kalangan masyarakat kita ni? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama terima kasih kepada tuan moderator, sahabat saya Ustaz Siraj, pihak masjid dan semua yang terlibat dengan menganjurkan forum kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah dengar kau Ustaz Siraj cakap tadi berasa nak bagi kat dia semua. Ustaz Siraj ni kalau dia cakap memang rebah kita. Saya dengar tu berasa nak belajar balik bila dia dengar, bila dia cerita. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita satu ruang waktu pada pagi ini untuk kita berbicara tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, yang mana sudah pun disebut secara ringkasnya oleh tuan moderator selaku musyarah dan juga imam besar kita Ustaz Siraj. Cumanya sebagaimana yang tuan moderator tanya tadi, benda-benda pelik yang berlaku dalam Isra' wal Mi'raj yang tidak disandarkan kepada hadis yang sahih. Sebelum kita kupas benda tu, kita kembali kepada nature, apa sifat Isra' wal Mi'raj ni. Dia ni oleh kerana dia ni benda mukjizat. Benda mukjizat ni dia berlaku di luar daripada kewajaran asas manusia. Macam Ustaz Siraj sebut tadilah, kalau sekarang ni orang cerita Isra' saja tu boleh fikir lagi. Bila tiba-tiba pergi kepada Mi'raj, dia akan jadi luar daripada jangkauan akal manusia. Jadi apabila masuk kepada cerita Isra' wal Mi'raj, dia akan pergi kepada satu ruang pemikiran yang di luar daripada tabiat biasa. Dan benda itulah kita sebut sebagai mukjizat. Cumanya apabila dah masuk kepada ruang tersebut, dia buka ruang tu, dia akan pergi kepada ruang yang kalau tidak dipandu oleh akal, yang tidak dipandu oleh dalil-dalil yang sahih, dia akan pergi kepada cerita-cerita yang lebih pelik daripada yang pelik tu. Isra' Mi'raj tu dah pelik dah. Tapi oleh kerana sebahagian daripada orang kita ni, bila dia sebut cerita pelik, dia tak cukup dengan pelik biasa. Dia nak pelik yang lagi luar biasa. Betul tak? Daripada cerita pelik itulah mula-mula pelik sikit, tambah jadi 2, tambah jadi 3, tambah. Sebab itu kita kena faham tentang asas kepada mukjizat ini adalah satu benda yang pelik
tetapi yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nama mukjizat ni adalah sesuatu anugerah Allah. Tidak ada sebarang kuasa pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Ustaz Sirak kata tadilah, yang hebat dalam peristiwa ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang memperjalankan Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memperjalankan Nabi. Jadi apabila diceritakan cerita mukjizat, sepatutnya cerita ni fokus yang paling utama ialah menambahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan kegerunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila manusia dibawa kepada cerita pelik tu yang dia suka, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu sampai peringkat dia berani cerita benda-benda yang bukan-bukan, walaupun dia bukan berasal daripada hadis yang sahih. Benda pelik ni ada nama dia mukjizat berkait dengan Nabi. Ada juga yang disebut sebagai karamah berkait dengan para alim ulama. Ada juga yang disebut sebagai sihir. Bila kepada orang-orang yang mana yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ni. Jadi sebab tu bila kita tengok di akhir-akhir ni muncul ramai orang yang cari kalau orang tu buat benda pelik dia jadi wali. Kadang-kadang kita kena biasa atau kita kena jaga diri kita. Bukan semua benda pelik ni adalah benar. Ada benda pelik mukjizat. Hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda pelik karamah. Ada benda pelik dia adalah sihir. Dan ada benda pelik sebenarnya tak berlaku pun pelik tu, dia adalah kedustaan yang telah ditokok tambah. Kalau cerita ni orang Melayu memang sukalah. Macam-macam cerita kadang-kadang dalam benda-benda pelik ni. Siapa peringkat kalau isi air dalam minyak kereta pun boleh gok kereta tu sampah. Macam-macam cerita. Pelik-pelik lah orang kita. Jadi sebab itu saya sebelum daripada tu kita berpesan agar dalam bab cerita-cerita begini kembalilah kepada hadis yang asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari yang asal sudah pun Ustaz Sirat dah cerita dah tadi. Dan dah cerita dah bagaimana perjalanan Isra. Dan Ustaz Sirat juga sudah cerita beberapa perkara yang mana tidak ada asas dan sandarannya. Saya kalau boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dengar cerita hak sahih ni lagi banyak daripada hak tak sahih ni. Biar kita tak tahu pun tak apa yang tak sahih ni. Cuma yang kita tahu yang sahih tu. Antara cerita-cerita pelik yang ada ataupun yang tidak sahih berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Pertama sekali tentang tarikh dia tu sendiri. Ada yang secara jazam dia kata dia berlaku pada bulan begini, tarikh begini. Yang pertama, para sahabat dulu dia tidak meriwayatkan kepada kita bila secara tepatnya berlaku Isra wal Mi'raj. Sehingga para ulama pun tidak boleh sepakat dalam bab ini. Kenapa dia tidak meriwayatkan kepada kita? Sebab dia tidak menganggap benda ni sesuatu yang mesti disambut setiap tahun sebagaimana sebahagian daripada masyarakat di luar sana yang suka menjadikan dia sebagai sambutan-sambutan tahunan. Jadi memang tidak ada asasnya kalau kata tarikh tertentu. Cuma khilaf tu adalah, khilaf tu ada. Sebahagian kata lebih dekat pada Syahrul Rabiul Awal, walaupun masyhurnya adalah di bulan Rejab. Untuk mengambil peristiwa ni sebagai peringatan tidak menjadi masalah. Cuma untuk menjadikan dia sebagai sambutan seperti mana ada upacara-upacara khusus, ada amalan-amalan khusus, itu tidak berlaku sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara benda yang biasa juga, cerita-cerita pelik ni kadang-kadang kita mudahnya kaedah kita cari yang asal, kita bandingkan. Kalau nak cari di mana, saya duk cuba cari di mana nak cari cerita-cerita pelik ni, sumber dia tak jumpa. Kadang-kadang dia mari daripada cerita tokoh tambah yang kita tak tahu asal dia daripada mana.
Tadi Ustaz Siraj juga sebut tentang bagaimana tempat dia berisra. Ada hadis yang cerita tentang daripada Masjidil Haram, Nabi SAW duduk di Masjidil Haram, baring dan sebagainya. Tiba-tiba cerita mari daripada Ummu Hani. Itu pun ada pertikaian padanya. Kemudian pergi pula cerita perjalanan naik burak. Cerita orang kita ni kalau bab burak, dia bagi pula gambaran burak tu macam mana. Kudanya warna putih, kemudian ada sayap pula. Sayap burak boleh terbang. Pasal nak kena terbang ni nak ada sayap baru boleh terbang. Dia lukis pula gambar burak tu, dia tampar pula dekat dinding. Inilah dia, nama dia burak. Sedangkan benda tu tidak ada sandarannya. Tak ada kata tunggangan Nabi naik tu ada sayap dah. Yang ada saiz dia, tentang jangkauan dia, jauh sekali melangkah saujana mata memandang. Tapi binatang yang ada sayap tak ada. Bukan sekadar dalam riwayat, sekarang ni manusia lukis pula benda tu, menggambarkan inilah rupa burak. Jadi manusia pun tengok, oh hebat, inilah rupanya burak. Kalau sekarang ni tunjuk kapal terbang, boleh fikir lagi. Nah, ni tunjuk drone boleh kira lagi. Ni tunjuk satu benda, dia gambarkan secara nyata. Ni dia gambar burak, ada gini sayap. Itu adalah satu perkara yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa berjalan pula sebelum sampai kepada Isra, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Macam-macam jumpa tengah tu. Antara kisah mungkin kita biasa dengar, Nabi berhenti satu tempat, kubur berbau wangi. Kemudian Nabi tanya, ni siapa? Cerita pula Masyitah, tukang sikat, anaknya Fir'aun mati kena campur dalam periuk yang panah. Itu juga tidak ada dalam kisah sandaran yang sahih. Ni. Ada pula cerita bagaimana Nabi SAW diperlihatkan sampai di sana ada seorang bentuk manusia, bentuk tubuh yang kakinya duduk di bawah bumi ni. Nabi naik, kepala orang ni duduk di atas aras. Duduk di bawah aras, maknanya di langit besarnya orang. Cerita tanya-tanya malaikat maut. Benda-benda pelik di luar daripada jangkauan akal manusia. Jadi kita kembali kepada yang asal. Kita kembali kepada yang asal. Biarlah pelik tu tidak banyak pun tak apa. Tapi yang penting bagaimana kita mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Ada orang cerita nak tambahkan cepatnya. Saya duk baca-baca tu, ada yang orang kata nak cerita tambah cepatnya Mi'raj Nabi. Macam mana boleh berlaku Isra' Mi'raj? Siapa peringkat dia kata gelas terbalik dalam rumah Nabi tu. Kemudian berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Waktu Nabi balik tu, air masih lagi menitik. Nak rakyat cepatnya peristiwa terus. Tapi dari sudut riwayat, benda tu tak ada. Dari sudut riwayat, benda tu tak ada. Cuma orang nak gambarkan. Kita tak katakan benda memang Nabi SAW pergi dalam masa sekejap. Tapi nak menakut nambah dengan cerita, nak menunjukkan sekejap sampai begitu sekali. Tidak. Okay. Mari pula cerita selepas daripada tu, bagaimana beberapa orang sahabat ada yang murtad. Cerita murtad ni juga mesti dinilai balik. Benar berlakunya orang syak pada cerita Nabi, tapi syak kebanyakannya pada sifat orang-orang yang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada orang yang beriman tidak bertambah bagi mereka melainkan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak mendapati nama. Kalau siapa yang murtad, nama siapa tu tak ada. Tapi yang syak pada cerita Nabi ni adalah orang-orang kafir yang sememangnya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu pada orang beriman, sifat seperti Abu Bakar As-Siddiq bertambah keimanan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dunia ditengok mana wanita tua bongkok 3, inilah sebenarnya umur dunia, nak mati tak lama dah cerita tu. Itu juga sebahagian daripada cerita-cerita yang ditokok tambah. Kalau tuan-tuan akhirnya kita kumpulkan semua benda-benda pelik ni, akan jadi bertambah-tambah pelik.
Jadi sebab apa benda tu boleh berlaku begitu? Sebab tadilah orang kita ni dia suka cerita benda pelik. Kalau mari kata Ustaz Sirak ni boleh terbang jalan atas air, memang syok sungguh. Percaya ke tak percaya? Dia imam besar, takkan tak boleh terbang jalan atas air. Tak. Maknanya orang kita dia jenis gitu. Apatah lagi malu mari pula seorang alim, didakwa orang alim, boleh bercakap dengan binatang lah, boleh bagi makan benda hak memang binatang pun tak makan, dia bagi makan. Contohlah. Ajaib lah. Jadi sebab tu kita hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mesti menjaga diri kita dalam cerita-cerita sebegini. Biarlah yang pelik tu sederhana, tak apa. Biarlah pelik tu sekadar apa yang Allah Azza wa Jalla dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita. Dan kita maksud daripada semua ni ialah, macam saya sebut di awal kisah tadi, ialah kembalikan keajaiban ini kepada pencipta dia. Bukan pada Nabi, bukan pada malaikat, bukan pada orang lain, tetapi kepada pencipta sekalian alam, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua ni kembali kepada yang sahih, menjaga diri daripada yang tidak sahih, dan kita kembali kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana itulah maksud sebenar Nabi dibawa berjalan, nak tambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dulu setakat ni saya boleh sebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan, ahsanullahi ilaikum. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Hashimi, berkaitan tentang perkara-perkara fakta yang telah dimanipulitkan. Cerita tu dah pelik, kemudian dia pusing pula lagi pelik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sebelum ni kita duk dengar dah macam-macam cerita. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ini tuan-tuan, yang mana kita nak percaya macam mana, kalau nak yakin mesti kena ada nas dia. Dan nas tersebut mesti yang tepat, yang sahih, baru kita boleh yakin tentang kisah tersebut. Baik, kita berbalik kepada round yang kedua, kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Sirajuddin. Soalan saya, antara perkara penting yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu Ustaz berhenti dekat solat. Dan dalam peristiwa ini perkara yang penting adalah pensyariatan solat. Ketika mana Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, thumma dakhaltul masjida fasallaitu fihi raka'atain, dalam hadis Anas riwayat Muslim, Nabi masuk dalam masjid, Nabi solat, dan Nabi SAW mengimamkan nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya apa? Maknanya di situ ada elemen solat berjemaah. Jadi Ustaz, soalan saya, macam mana cara langkah-langkah kita nak tarik orang untuk mai masjid ni, untuk kita solat berjemaah? Falyatafaddal mashkura. Silakan. Bismillah. Terima kasih tuan moderator. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Cerah dah kat luar. Tapi nasi siap lagi. Ada nasi lemak ni. Tengok nasi lemak lupa terus soalan. Okey. Berkaitan dengan solat jemaah dan bagaimana kita nak tarik para jemaah mai masjid. Sebenarnya para jemaah mai masjid ni tak perlu jawatan kuasa ada pun, patut kesedaran sendiri sebenarnya. Saya tengok ramai juga para jemaah ni dia salah ke masjid. Dia kata aku malapi masjid itu, tak mesra jawatan kuasa. Kan? Padahal dia pernah jadi jawatan kuasa pun dulu. Kan? Padahal kesedaran ni, kalau kita yang lelaki yang disyariatkan untuk kita solat jemaah kat masjid, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah.
Nabi kata sebaik-baik solat untuk orang lelaki ni adalah di rumah. Tak titik lagi situ tu. Kita kat rumah ustaz. Tak habis lagi. Kan sebaik-baik solat untuk lelaki adalah di rumah illal maktubah, kecuali sembahyang fardu. Patut dengan hadis ni semua jemaah lelaki dah ada kesedaran dah. Sama ada masjid itu bagus pengurusan dia, masjid itu bagus dari sudut pengimarahan dia, tetapi kesedaran dia akan main. Itu hak pertama. Kan? Okey, yang kedua ialah jawatan kuasa masjid yang dilantik nak memperkuatkan pegawai-pegawai masjid yang sedia ada. Pegawai masjid pun sebenarnya dah boleh buat kerja dah. Kan, kita dekat masjid kita ni ada 3 orang imam, ada 3 orang bilal, ada sia, ada penjagawasan. Tinggal kat depa tok masjid ni boleh dah. Kan? Tetapi ulil amri ditambah lagi jawatan kuasa masjid untuk memperkuatkan pentadbiran masjid ni. Nak kuat lagi. Okey, supaya ada jawatan kuasa masjid, ada pegawai masjid boleh memperkuatkan pengurusan. Bagaimana pengurusan masjid secara pentadbirannya, secara kewangannya, berapa kutipan mingguan kita, apa perancangan kita nak buat program. Bila buat mesyuarat, muslimat kata ustaz kami nak buat program ni nak minta sejumlah ni. Beliau pun nak buat program, nak buat fit masjid. Sebab apa? Hak main masjid semua bulat-bulat, termasuklah imam besar pun. Kan? Tadi kalau kata jalan atas ayak tu memang tenggelam lah. Kan? Jadilah ni nak buat program fit masjid supaya hak main masjid ni semua jaga kesihatan. Tak boleh nak makan pagi ni. Tak apa, makan dulu pagi ni. Fit selepas ni. Kan? Jadi macam-macam program dikawal selia oleh pengurusan yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid. Kan, ini yang kedua, maksudnya kena serasi lah. Kan, maksudnya kena ada kota aduan kat luar sana supaya jemaah boleh buat aduan. Ini semua pengurusan kita ada. Masjid kita siapa pengurusi? Lupa pula. Saya jadi pengurusi masjid ni lupa. Sebab tu tak berani nak kata lebih-lebih tu. Kata kat pengurusi sendiri. Kan? Okey. Kena ada kotak aduan untuk jemaah sampaikan. Kok-koklah imam kita baca dengung kurang ke? Kan? Ataupun telajak dengung ke? Telajak mat ke? Kan? Saya alhamdulillah, saya ucap seorang jemaah ni, dia buat teguran untuk saya. Kan? Saya kena mengaku sebab saya ni bukan maksum. Kan? Dia tegur saya ni melalui Ustaz Idham. Kan? Walaupun saya rasa teguran ni sebenarnya lebih selesa dengan surat. Kan? Secara berdepan ni kita akan pandang tak seronok lah dekat jemaah yang tegur kita tu. Walaupun teguran dia tu boleh diterima juga. Cuma kadang-kadang dia tegur saya, dia kata macam ni. Dia kata, Ustaz, saya dengar Ustaz baca Allahu Akbar. Nasib baiklah ada live surah sunnah ni, tahniah surah sunnah yang rakam, ada solat Jumaat sekali tu buat live. Kan? Jadi saya kata cuba tengok video ni. Dah tuan kata Ustaz takbir Allahu Akbar. Dia kata saya tambah huwa. Allahu huwa akbar. Kita pun terasa jugalah. Aku nak jawab kot mana. Okey, cuba tengok saya baca. Allahu Akbar. Dah bunyi wa kat Ustaz. Bunyi kot mana. Takut telinga dia tak korek telinga kot. Kan, kita pun sangka baiklah dengan abang kita ni. Kata cuba tengok live ni tengok. Kita pun buka-buka cari minit masa jadi imam Ustaz ni. Cuba dengar. Kebetulan Ustaz Idham pun ada sekali. Ustaz Idham dengar. Betul Ustaz Sirajuddin baca. Lega aku, tidak memang kena letak jawatan. Kalau baca tak betul letak jawatan. Tapi bagus bila ada kotak cadangan, jemaah boleh sampaikan. Imam-imam kita bukan maksum, tetapi yang saya tak mau duk komplain kat belakang. Tetapi benda tak disampaikan. Kan? Maksudnya kena ada keserasian antara jemaah dan pengurusan masjid. Okey, yang ketiga.
Masjid yang bercirikan mesra jemaah, mesra orang tua-tua, kan, mesra warga emas kita kata. Kan? Setakat ni warga emas memang mesra lah sebab tu ramai-ramai. Mesra muslimat. Okey, alhamdulillah masjid kita mesra muslimat. Hak ada tempat yang solat kat bawah, hak tak mampu naik tangga. Hak mana makcik-makcik hak mampu naik tangga, bukan naik tangga satu langkah, 2 nak tangga langkah sembahyang kat atas. Kan, tu kira bertenaga sungguh tu. Kan. Okey, mesra pemuda-pemudi, anak-anak muda mai sini. Apa kemesraan yang kita tunjuk? Kan, ada masjid, adik, apa ni sembahyang pakai selok jin? Apa masalahnya? Yang tak boleh pakai selok jin tu, hak tu cerita amat albab. Jin tu pakai selok pendek. Kan amat albab ni, amat albab yang punya, kan. Jin tu pakai selok pendek. Selok jin tu memang tak boleh sebab selok pendek. Selok jin yang ada sekarang ni jenama je. Bukan saya nak promote jenama dalam masjid ni, tapi salah faham orang kita kalau pakai selok jin macam tak sah. Allahu Akbar. Kan, kena mesra jemaah, mesra kanak-kanak. Saya tengok sebahagian jemaah kita, kalau jemaah bawa anak duk berlari sikit-sikit, dia pusing belakang, dia jegih. Kan? Kan, tiba-tiba dia berkata tu anak ustaz. Cik, dia pun slow balik. Kan, lepas semai dia kata, anak siapa cik, padahal tahu anak ustaz. Kan. Jadi dia pun bagi duit dak cover hak dia jegih tadi tu. Kan. Dan antara yang penting lagi ialah mesra muallaf. Hak ni kita tak ada. Saya pernah ceramah dengan Lim Joy Sun. Nama Lim Joy Sun, nama Cina betul lah. Dia kata dia ada satu jadual ceramah dekat satu negeri selatan dalam Malaysia ni. Masa sampai masjid tu sebelum maghrib, dia kata dia kena jeraka hambat keluar. Hoi Cina, balik. Tu dia lah. Tengok lepas maghrib, Cina tu lah hak bagi ceramah. Dia kata memang saya ceramah tu ustaz tak angkat kepala dia. Kita ni sangat berat dari sudut fanatik kaum kita sebenarnya. Sungguh, kita kalau tengok muka Cina, tengok kulit hitam, kita tahu ni Hindu. Allahu Akbar. Bezakan antara Hindu dengan India. Hindu tu agama. Orang kita dulu banyak guna perkataan Hindu. Tengok India aja Hindu. Hindu tu agama. Ramai orang India dah masuk Islam. Kan? Tetapi kita boleh raih kawan-kawan kita Siam sebab muka sama macam kita. Kan? Tetapi kita kena mesra mu'alaf. Kalau orang yang masjid kita kata nampak muka India, nampak muka macam Chinese, kita layan. Kalaupun mereka bukan Islam, tak ada masalah, panggil mereka masuk masjid. Kan? Kita kena mesra. Saya tengok perkara ini biasanya berlaku kepada geng-geng sini yang hadir dalam masjid. Kan? Jadi kita buang perasaan tu. Lalu kita tarik bagaimana kita nak tarik bagi ramai luar masjid masuk dalam masjid. Yang keempat, pelbagaikan program. Masjid kena fikir. Jangan ceramah kuliah. Macam mana kita nak tarik anak-anak muda yang lain? Dikala budak-budak nak ambil UPSR, budak nak ambil PT3, SPM, patut ada kelas tambahan dekat sekolah. Berkhatan. Kan, maksudnya banyak benda-benda yang kita pelbagaikan. Kuliah muslimat, remaja, bagi ada kadang-kadang orang kalau syurga orang masuk melalui banyak pintu. Sebab apa? Sebab manusia ni tak sama. Kadang setengah orang suka sedekah, Tuhan bagi kat dia masuk syurga juga kok pintu sedekah. Setengah orang rajin puasa, sedekah malah. Kalau sedekah dia tengok, saya tengok lu RM5 dia RM1. Oh, bos RM1 ya. Oh, jenis yang tak hidung masih ni. Kan? Tak apa, dia rajin puasa. Dia masuk syurga melalui pintu puasa. Masuk syurga juga. Kan? Orang hak nak masuk pintu masjid pelbagai cara. Kadang-kadang dia masuk masjid ni bukan sebab kuliah. Kadang-kadang masuk masjid ni sebab dia nak berkahwin dalam masjid.
Dengan nak kahwin dalam masjid, lepas tu dia masuk, oh okey juga masjid, aku tak pernah main, aku tak pernah rasa setenang aku main masjid ni. Kan, setengah orang masuk masjid sebab ada program sukan, setengah orang masuk masjid sebab program maib, serahan bantuan zakat dalam masjid. Walaupun masa solat geng asnaf sebagainya tunggu luar masjid, kita duk target buat lepas asar, masuklah sembahyang asar dalam masjid, tunggu luar masjid, lepas bagi salam baru masuk. Tetapi ada yang selepas tu main masjid, kan? Jadi pelbagaikan program untuk kita tarik minat. Yang kelima, jaga kebajikan. Patut masjid dikena ada data ahli qaryah. Kita qaryah masjid negeri ni, kat mana sempadan kita dengan masjid Guang Gajah? Mana sepadan kita dengan masjid Guring, dengan masjid Jelempuk, dengan masjid hak belah Tamun Tulang, masjid mana hak terdekat? Bohong Mempelam. Okey, sempadan-sempadan ni ada data nak qaryah tak kita? Ada tak kumpulan WhatsApp hak anak jemaah ni? Kan, ni dua WhatsApp jawatan kuasa saja. Anak qaryah ada tak? Kan, ni benda hak simple yang boleh kita fikir. Jadi kita juga ucap terima kasih kepada pihak MAIB, kan, yang mana pelancaran beberapa bulan yang lepas oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda melancarkan bantuan sumbangan kepada pihak masjid 25,000 untuk baik pulih masjid. Setahun kita buat 5 rumah dulu, 5 rumah, satu rumah 5,000 untuk renovate ataupun baiki lah hak mana rumah rosak. Jadi siapa yang perlu untuk dibaiki rumah dia kena main masjid kan. Hak mana main masjid kita bagi cepat sikit. Kita ada amil. Kita ada 2 amil masjid kita. Hak mana main masjid kita bagi hak ni dulu. Hak time masjid kita bagi lambat sikit. Kan. Okey, jadi tahun depan mudah-mudahan kita dapat lagi mungkin 5 masjid rumah pula. Lepas tu ada pula sumbangan dalam bentuk kebajikan supaya masjid yang nak pergi ziarah orang sakit dalam qaryah dia, sebelum ni kalau kita nak guna duit masjid kita terhad duit kita ni, MAIB bagi 6,000 tu kalau sebulan 500 boleh pakai 12 bulan lah. Dan MAIB tambah lagi 5,000 untuk program masjid kita, kan. Ni semua kita kata kita nak kena gerakkan, nak kena atur jadual siapa yang pi apa semua. Tuan-tuan pun membayangkan orang yang sakit, bila kita pergi ziarah dia tak akan lupa dah sampai bila-bila. Kecuali kalau dia mati tu memang dia akan lupa terus lah. Alam barzah lebih dahsyat lagi lah, kan. Tapi kalau kata hak kita pergi ziarah, lepas tu dia sihat, Masya Allah, dia akan nampak imam hak pergi ziarah dia, dia nampak siap usaha hak pergi ziarah dia. Walaupun kita bawa tu kuih cara ya, kan, walaupun kita bawa beras sikit, mungkin pada penilaian dia setakat semua benda tu dia rasa biasa, tetapi tanda ingat orang masjid dekat dia, hak itulah suatu penghargaan yang paling besar. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pastikan masjid sentiasa diimarah, kena ada keserasian antara pengurusan masjid dengan program masjid dan para jemaah. Salurkan ketidakpuasan hati anda tu dengan cara yang betul lah, bukan cakap kat belakang, tetapi masjid pun kena sediakan satu medium, sama ada kotak kita kata peti aduan tu ke, ataupun boleh bagi secara direct kepada di jawatan kuasa. Nak lebih baik secara bersurat lah. Kalau mesej kita kenal siapa bagi, kalau tegur mulut kita tahu siapa yang tegur, dan tulis secara bersurat. Wallahu alam. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Sirajuddin di atas penerangan berkaitan tentang masjid. Terasa orang di sebelah ni tuan-tuan, sebab Masjid Rahmaniah setakat ni tak ada lagi pergi ziarah selepas dapat RM6,000 daripada pihak MAIB. Tu dia. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbalik pada akhir cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah, Nabi duduk depan Kaabah, Nabi duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni tanya, hal kana syai, ada sesuatu nak cerita kat kami ke? Kemudian Nabi cerita, inni usriya ila
Baitul Maqdis. Kemudian dia sampai. Aku telah di Isra' Mi'rajkan oleh Allah sampai ke, dan pagi ni aku sampai. Lepas tu Abu Jahal kata apa tuan-tuan? Abu Jahal tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Ibnu Abbas riwayat Ahmad. Ara'aita in da'autu qaumaka tuhaddithuhum ma haddathani. Mau tak kalau aku panggil semua kaum hang, kaum Quraisy ketika itu, ceritakan apa yang kau ceritakan kepada aku. Nampak di situ tuan-tuan, sikap Abu Jahal seolah-olah memperlekehkan, seolah-olah mempermainkan Nabi SAW. Baik Ustaz, Ustaz Hashimi, tubuh mukadimah dia. Soalan dia, bagaimana yang mana kita nak menghilangkan sikap seseorang dalam masyarakat kita yang mana yang suka mempermainkan, suka memperlekehkan orang lain yang nak bawa kebenaran agama Islam itu, terutamanya di FB, Facebook, di Twitter dan sebagainya. Dan juga Ustaz, sekali dengan kesimpulan, sebab nasi dah siap, dipersilakan. Baik, terima kasih tuan moderator. Dia kalau boleh saya nak bagi kesimpulan terus je tengok nasi tu. Tapi oleh kerana dia tanya juga, kita jawablah sikit. Kalau boleh jawab pun tak panjang, kita bagi kesimpulan. Baik, apa yang berlaku dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ni, di hujung cerita tu memang oleh kerana dia mustahil, kita fikir dia daripada akal ni, benda dia mustahil berlaku. Abu Jahal bila tengok ni poin aku dah ni peluru aku nak tembak Muhammad dah ni, sehingga dia pergi panggil pula orang-orang lain, mari dengar cerita Muhammad. Ingat ke dia nak panggil tu nak tolong Nabi Muhammad sampaikan dakwah? Tidak. Dia panggil tu adalah untuk hasut orang supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watak begini akan tetap ada dalam dakwah sampai bila-bila. Orang duk ajar benda baik, dia duk ajar benda hak tak baik. Dia malah mengejek, menghina, memburuk-burukkan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam peristiwa ni kita kena ambil dua sifat akhlak yang patut ada dalam diri seorang mukmin. Pertama, akhlak yang ada ialah sifat at-tawadhu'. At-tawadhu' ni maknanya apa? At-tawadhu' bererti merendahkan diri, at-tazallul, merendahkan diri. Merendahkan diri ni kepada siapa kita nak kena rendahkan diri? Dalam Al-Quran, sifat orang mukmin ni Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Antara sifat orang mukmin yang disebut oleh Allah dalam Quran ialah mereka ni bila jumpa dengan mukmin yang lain, dia merendahkan dirinya. Merendahkan diri bererti, Al-Hasanul Basri bila sebut dalam at-tawadhu' ialah bila seorang itu keluar daripada rumah bertemu dengan orang mukmin, dia menganggap orang mukmin tu ada kelebihan dan kebaikan yang tak ada pada dia. Ada kelebihan dan kebaikan yang tak ada pada dia. Kita tengok orang ni fakir tapi dia pergi masjid rajin daripada kita, jadi kita rasa rendah diri pada dia. Kita tengok orang ni, aku jarang tengok dia di masjid, tapi kita fikir boleh jadi sedekah dia lebih banyak daripada aku. Kita kena fikir sesuatu yang lebih baik. Abu Jahal, kenapa dia berlaku perkara ni? Dia rasa Nabi tidak lebih baik daripada dia. Dia rasa dialah yang hebat. Dia tak nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang berlaku realiti hari ni, oleh kerana sifat ni sama ada, bila datang satu kebenaran yang dibawa, dia tak nak terima. Oh ni ustaz ni aku tak nak pakai ni. Oh dia ni aku tak suka ni. Oh dia ni tak betul ni. Semua orang lain tak betul berlaku. Dia yang betul. Ini musibah.
Ini musibah. Natijah yang berlaku apa? Manusia sampai ke satu tahap bila tak ada sifat tawaduk, dia akan menolak kebenaran. Dia akan menolak kebenaran. Sebab tu bila Ustaz Siraj sebut tentang golongan-golongan mu'allaf, kita sampai ke satu zaman, satu tahap boleh jadi orang-orang mu'allaf ni lebih tinggi ilmu agama dia daripada kita yang dah lama masuk Islam. Takkanlah di saat itu kita nak panggil dia mu'allaf lagi. Silap-silap kena tukar. Kita mu'allaf, dia hak Islamnya hebat. Ni yang pertama, kena ada sifat tawaduk. Yang kedua, kena ada sifat as-sidq. Apabila berlakunya peristiwa ni, lepas Abu Jahal pergi racun orang dan semua orang musyrikin pergi racun orang supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi kepada siapa? Abu Bakar. Bila cerita kepada Abu Bakar kata, siapa bagi tahu? Nabi Muhammad. Dia kata, aku percaya kepada Nabi Muhammad dari khabarnya dari langit. Apa sahaja datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar kata dia benar. Setelah itu digelar Abu Bakar As-Siddiq. Nak jadi As-Siddiq ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sangat mulia. Malah kemuliaan orang yang bersifat dengan as-sidqu. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang as-sadiqin, orang yang percaya, membenarkan. Maka kita hari ini dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kita pilih nak jadi Abu Jahal ke nak jadi Abu Bakar. Dalam agama kita ni, kita ada dua pilihan. Sama ada nak ikut jalan Abu Bakar ataupun Abu Jahal. Abu Bakar sifat dia as-siddiq. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kamu orang yang membenarkan. Dan orang yang bersifat dengan as-siddiq, Nabi kata, inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma zalu rajul yataharra as-sidqa yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya as-sidqu, jujur benar, membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kepada syurga. Maknanya gelaran Abu Bakar As-Siddiq tu untuk dia dan untuk semua orang yang bersifat dengan sifat jujur dan membenarkan. Siapa yang sifat jujur dan membenarkan, kedudukan dia lagi tinggi daripada golongan para salihin, golongan para syuhada. Sebab apa? Dalam Quran sebut as-siddiqin ni lepas daripada Nabi. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Kemudian was-siddiqin. Kemudian was-syuhada. Kemudian was-salihin. Jadi kena ada dua sifat ini. Dalam masa yang sama juga, jangan sampai berlaku tidak jujur untuk mengajak orang kepada benda-benda yang benda baik. Walaupun contoh kita kata tadi, bila Ustaz Siraj sebut cerita tentang mengajak orang solat, sebab Isra wal Mi'raj termasuk daripada hikmah dia itu jaga solat. Tiba-tiba oleh kerana nak ajak orang solat, termasuk dalam kedustaan yang berlaku dalam Isra wal Mi'raj ni ialah cerita orang yang kata ancaman kepada orang-orang meninggalkan solat. Senarai 15 perkara ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan solat begini. Sedangkan memang kita tahu meninggalkan solat tu tak bagus, tak betul, salah. Tapi sampai terpaksa atau berdusta terhadap Nabi SAW, itu lagi perbuatan yang lebih teruk dan lebih berat dosa dia. Jadi kerana itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai boleh gulung dah lah nak. Sebagai kesimpulan lah dia kata dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, apa yang kita nak natijahnya ialah pembuktian keimanan. Nombor satu lah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling utama sekali dalam hidup kita ni, Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan
kepada kita, paling utama dalam hidup, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala kata hari Jumaat kita dah baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam Islam. Sebab apa? Sebab selepas daripada peristiwa hidup kita ni, ada lagi benda gaib yang akan kita tempuh. Lah ni hak kita nampak macam ni. Tuan-tuan ni, saya nak bagi contoh mudah, analogi orang panggil dalam bahasa. Hari ni kita tengok langit di siang hari, kita nampak langit tu biru. Tiba-tiba malam hari Allah buka, Allah singkapkan langit tu, kita nampak yang jauh daripada hak kita nampak di siang hari. Dah? Kita nampak sampai bintang bila teropong. Yang tu sebab Allah baru buka satu singkap langit dunia, langit atas ni. Kalau Allah buka, Nabi buka langit pertama naik tu, nak minta izin kita, tak minta izin, memang tak boleh nak nampak lah atas tu. Cuma kita bila tengok ke langit, kita tahu apa yang kita nampak ni ada lagi langit di atasnya, langit di atasnya, ada lagi di atasnya. Menunjukkan apa? Itulah perjalanan kita lepas kita mati nanti. Jadi kita, Nabi dah pergi tempat tu, kita mesti bersedia sehingga apabila kita mati, perjalanan kita untuk menuju sana juga akan berlaku dengan baik. Dan tidaklah seperti mana Nabi SAW kata, bila dibukakan pintu langit, ada orang tidak dibuka pintu langit pada dia. La tufattahu lahum abwabus sama hatta yalil jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan dibuka pintu langit kepadanya sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Ini sebenarnya maksud daripada semua ni, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebab kita semua akan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan sebagaimana Nabi tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diperjalankan oleh Allah, tengok syurga, tengok neraka. Itulah yang kita harapkan, kita masuk dalam syurga Allah dan kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sebut pada pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Hashimi di atas penerangan yang sangat baik dan kesimpulan yang sangat lengkap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah selesai forum subuh kita pada pagi ini, dan saya sangat sukalah kerana sebab tak ada yang berganjak bangun walaupun dah nak sampai 7.40 pagi. Ala kulli hal, kita bersyukur, mudah-mudahan tuan-tuan segala apa yang kita dengar, apa yang disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita pada pagi ini, paling-paling pun tak dapat banyak, sikit pun tak apa, yang sikit itu kita cuba untuk kita amalkan insya-Allah. Paling-paling pun sebelum kita duk faham lagu ni, bukan, rupanya salah, maka kita perbetulkan semula apa yang telah kita pegang sebelum ini. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sirajuddin, Ustaz Hashimi. Sebenarnya ada banyak soalan nak tanya ni. Sebab depa sini, depa banyak benda yang saya nak tanya, tapi kalau tanya lagi kat sini tak cukup, insya-Allah waktu makan nanti insya-Allah. Dan terima kasih kepada pihak masjid di atas kesudian untuk menganjurkan program forum kita pada pagi ini, dan juga sekaligus kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar forum kita pada pagi ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya. Hakikatnya baik ke buruk itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang saya menjadi moderator pada pagi ini. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.